ma'ani lah yang bermakna. Makna kita sebagai seorang, kita kata sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Kita tahu tugas kita tak lain tak bukan nak beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Jadi satu-satu perkara itu, seorang yang cerdik, dia tak heret orang tu jadi cerdik bila dia ada sifat makna waham. Seorang sepatutnya cerdik. Bila cerdik dia intellectual. Seorang yang mempunyai daya pemikiran yang tajam. Tapi bila dia masuk waham, masuk tamak, dia tak boleh fikir secara sempurna. Seseorang yang kaya, mempunyai kekayaan, bila dia makna kita kata memiliki waham, dia tak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tak boleh guna kekayaan dia di atas jalan yang betul. Orang yang berkuasa pun begitu juga. Sepatutnya kuasa itu untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Tapi bila masuk waham, masuk tamak, dia tidak boleh bertindak dengan cara yang sebenarnya. Ini berpunca daripada sifat waham. Tak yakin dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna ma'ani. Kerana kata musannif tiada tasawur lainnya. Pemikiran dia sepatutnya tasawur yang ada pada dia. Tasawur yang jelas. Dan bila kita yakin, dia bawa satu tasawur yang jelas dalam kehidupan kita. Tapi bila tidak ada keyakinan, masuk waham, masuk lagi sifat tamak, makna kita kata dalam kehidupan dia itu tidak menggambarkan sepatutnya apa yang ada pada diri dia. Ini punca manusia kadang-kadang tengok orang beragama pun dia tak boleh memberi buah pemikiran yang sempurna. Dia tak boleh fikir. Ini baru ni kita tengok kenyataan. Apa nama Takiri. Dia ni seorang makna kita kata ahli perniagaan daripada PAS lah. Dilantik jadi menteri. Jadi dia buat pengumuman bahawasanya insya-Allah kerajaan akan memajukan industri buluh. Memajukan industri buluh. Tapi cara dia tu tak sama dengan Teresa Kwok tu. Nak suruh tebang sawit, getah, tanam buluh. Kita bukan makna kata tebang getah sawit ganti buluh. Kita buat satu industri lain, ladang buluh. Permintaan buluh tinggi, terutama pada Jepun. Jadi makna kata kita dah ada satu agensi kerajaan yang boleh mengeluarkan benih-benih buluh. Dinamakan buluh-buluh tu buluh apa? Ada 3 jenis buluh yang boleh dikomersialkan. Disebut dengan dengan kaedah-kaedahnya. Bahkan kerajaan boleh bagi satu ekar nak tanam buluh, dia boleh bagi pinjaman mudah sebanyak 10,000. Kita ada tanah luas boleh tanam buluh. Kerajaan akan makna kita kata kerajaan akan makna kata uruskan berkaitan dengan pemasaran dan sebagainya. Tiba-tiba pasal dulu bila Teresa Kwok nama dia. Dia cadangkan supaya tanam buluh, kita kritik bukan tanam buluh. Dia suruh tebang pokok sawit, tanam buluh. Nak tebang tu satu kos pula. Nak tanam lain satu hal pula. Kita bawa idea. Kita buka ladang baru, ladang buluh. Jadi lebih meyakinkan daripada kita tebang sawit tu buluh. Lepas tiba. Termasuk yang tiba itu Ustaz Zul. Ustaz Zul ni timbalan Yadim. Timbalan Yadim masa ni dulu ya, kerajaan dulu. Dia ni makna kita kata orang pelih, orang PAS lah tu. Dia pun tiba lah, dia hentam PAS. Tapi yang saya sakit hati saya marah tu, dia kaitkan dengan bertudung dan bersorban. Apa kena mengena? Dia abang ni puak kita ni dia makna idea depa tu kita dikritik oleh puak-puak lebay, puak-puak tudung. Jadi bila kepala waham, makna kepala ada sifat-sifat waham, tidak ada keyakinan daripada Islam, maka hang tak tahu bijak macam mana pun.
Pemikiran kita tidak menggambarkan tu makna ma'ani. Bermakna hang berilmu, patutnya bersifat ilmu. Bila ada sifat ilmu, ilmu ni inkisaf. Terbuka kebenaran, terbuka hak dan batil. Tapi bila ada waham ni, mai pula tamak, maka ilmu tidak boleh melahirkan seorang yang, makna kata orang yang memiliki kepahaman yang jelas. Kerana dilindungi, diselaputi oleh, makna kita kata, oleh perkara waham tadi ni. Permula waham itu pekerjaan adami. Benda Adam. Dia bukan benda hakiki, benda maujud. Macam kita kata antara contoh kan. Contoh apa itu hakikat, apa itu waham. Hakikat mati. Tentu matinya. Nikmat kubur, siksa kubur, ini tentu punya. Syurga neraka, tentu. Itu perkara yang tahqiq. Waham, kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan bagi bantuan pada rakyat lebih banyak. Itu kalau saya, kalau ni waham. Benda yang bukan tahqiq. Ya. Kalau saya jadi orang kaya, ni kalau ni, benda ni benda waham. Boleh jadi, boleh jadi tak jadi. Tapi benda waham ni makna kita tidak boleh kita berpegang. Ada pun benda tahqiq dia ada pegang. Macam kita dalam beragama, mengikut hadis Nabi SAW, mengikut ayat Quran gini ni, itu benda tahqiq. Pada pandangan saya, saya ni, ini bukan benda tahqiq. Kan? Sebab itu dia kata, waham itu kerjaan adami. Iaitu lawan bagi hakikat yang bangsa wujudi. Dia lawan, berlawanan. Kebenaran dengan kebatilan. Kemenangan Islam, benda ni benda yakin. Benda yang wujud, memang wujud, Allah jamin. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji orang beriman beramal soleh, Allah akan angkat mereka menjadi khalifah di atas muka bumi Allah. Itu mana janji Allah. Benda yang Allah janji itu hakikat. Nabi kata apa dalam potong hadisnya? La yazalu min ummati, sentiasalah ada di kalangan umatku itu, yuqatilun al-haq zahirina ila yaumil qiyamah. Sentiasa akan ada taifah, puak-puak kalangan umatku memperjuangkan Islam. Mereka ni zahir, mereka akan menang sampai kiamat. Kemenangan Islam ni benda tahqiq. Lepas tu Pak saya akan kata bahawa meyakini kemenangan Islam tu satu adalah akidah perjuangan. Benda yang di akidah tu benda memang wujud. Pasti wujud. Bila? Mana nak tahu. Jadi makna kata benda-benda tahqiq ni kita pegang. Benda lain pada itu, benda waham. Benda waham bangsa adami. Lawanan bagi hakikat yang bangsa wujudi. Ya. Itu dia. Dan nafsu yang naqis itu mengikut kalau pekerjaan yang wahamiyah. Nafsu yang naqis, yang terbuat kekurangan. Nafsu yang tak berpegang, makna kita kata kepada tahqiq ini. Makna kata pekerjaan dia sentiasa wahamiyah. Wahamiyah. Dia tak tahqiq. Pegangan dia teraba-raba. Sat macam tu, sat macam ni. Mula-mula dia kata kerajaan yang ada ni kerajaan pintu belakang. Kalau di dunia luar tu, riuh rampasan kuasa berlaku di Malaysia. Diketuai oleh pihak istana. Keluar berita-berita luar negara. Siapa bagi berita begitu? Siapa yang hantar berita ni? Sampai negara luar sebut kata ini satu rampasan kuasa yang diketuai oleh istana negara. Makna dia menyebut kerajaan yang ada ni kerajaan yang haram. Bukan kerajaan yang hak. Cakap macam tu lah. Pintu belakang lah, naik kok bombong lah. Macam-macam cakap. Lepas tu baru ni pergi jumpa lah Perdana Menteri.
Kalau anda kata Perdana Menteri yang ada ni, kerajaan rampasan kuasa, haram, yang habis jumpa apa? Ini makna orang waham. Dia tak boleh pegang apa yang dia cakap. Sebab pegangan dia tidak ada hakikat. Atas wahamiah, kepentingan peribadi, bukan di atas benda yang makna betul-betul tahqiq. Dia sendiri khabar-khabar. Jadi macam tu. Tapi kalau orang yang makna kata bersifat, tidak bersifat tamak, dia bersifat maknanya kata-kata qana'ah, dia punya keyakinan, yakin janji Allah, rezeki Allah, semua dia yakin. Dia sentiasa berjalan di atas jalan hakikat. Bukan atas jalan teraba-raba. Teraba sana, teraba sini. Macam orang berjalan malam. Dia raba sana, raba sini. Dia tak tahu benda hakikat. Orang yang berjalan di atas cerah ni, dia boleh nampak tu hijau. Mana kuning ni putih. Dia boleh nampak. Ni betul, ni salah. Dia nampak. Pasal apa dia dapat cahaya terang? Sebab dia jalan atas jalan tahqiq. Allah bagi dia nur. Dia nampak yang benar tu benar, yang salah tu salah. Taklah teraba-raba. Walaupun orang kafir di AP buat benda macam-macam, bercanggah dengan Islam, merugikan orang Islam, merugikan orang Melayu. Dia tak berani bercakap dengan tahqiq. Dia terpaksa berbelik-belik, berpusing-pusing. Jadi macam tu. Ini punca bersifat tamak dan halubah. Jadi kata musannif rahimahullah taala, ya, bangsa nafsu yang wahamiah, ya, yang batiliyah, yang batiliyah, dia kata yang terlebih sangat daripada mengikut kepada haqa'iq yang sabitah. Ya. Katanya jasa wahamiyah yang bahasa batal. Makna kata dia tidak mengikut daripada perkara yang haqa'iq, hakikat yang sabitah, yang sabit, yang tetap, yang betul. Bila dia pegang wahamiyah ni, mana tergelincirlah daripada makna kata jalan-jalan yang hakikat, jalan yang sebenar, yang telah disabitkan, ditetapkan mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kerana wujud di sana, dia kata, sifat antara keduanya, sifatnya. Ya, wujud di sana, sifat antara keduanya. Dia tak dapat nak beza mana hak, mana batil. Mana betul, mana salah. Mana hakikat, mana wahamiyah. Dan tamak pada manusia itu. Tamak pada apa yang ada di tangan manusia. Mungkin kalau tu orang kaya, kita nak duit dia. Mungkin dia ada pengaruh, kita nak pangkat recommendation daripada dia. Cari jalan macam tu. Ulama dulu cukup takut tu. Cukup takut benda-benda yang bentuk macam ni. Sebab tu mereka cari jalan jauh daripada pemerintah, jauh pada sultan, cari jalan macam tu. Mereka jalan macam tu, dia tak mau mendekati, takut mereka terpengaruh. Takut hati mereka tu tamak apa yang ada di tangan manusia. Ya, dia. Tok guru saya cerita seorang ulama yang karang kitab Tuhfah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni cerita dia mengarang kitab Tuhfah. Tok guru saya masa dia mengaji di Mekah, kitab Tuhfah tu kita sama tinggi dengan berdiri. Kitab dulu dia banyak tulis tangan. Tulis tangan itu, kemudian baru dia cetak. Di Pakistan banyak itu, Pakistan, India. Bukan cetak pakai printing ni. Mereka tulis tangan tu, tulis tu, mereka macam mana tu. Dia tulis tangan tu besar lah kan huruf dia. Kitab tu tinggi sama berdiri. Itu kitab Tuhfah dia tahu. Di kalangan mazhab kita, imam kita Syafi'i. Bila dia karang kitab ni, dia terkenal lah. Dia terkenal, kata Tok Guru Jitab, dia terkenal. Dia terkenal, lepas tu khalifah nak lantik dia. Masa tu di mana? Di Baghdad. Nak lantik dia jadi mufti. Dia tak mau.
Jadi khalifah ni nak juga dia jadi mufti. Dia tak mau. Akhirnya dia lari. Dia menyembunyikan diri dia ke Mekah. Dia pergi duduk Mekah. Duduk di Mekah tu, kerja dia apa? Kerja dia tanggung pasir. Untuk dapat makan arah dia, dia tanggung pasir, jual pasir. Berpasir lagu ni, siapa nak pasir, dia pergi hantar. Lepas tu, orang duk baca kitab dia di Mekah. Di Mekah tu orang baca kitab dia. Sampai satu muka surat berapa tak? Tok guru yang mengajar tu, sampai datang tu, dia tak boleh nak pergi. Dia nak hurai, tak boleh. Kitab Ibn Hajar ni. Lama lepas tu, Ibn Hajar ada di tangga masjid tu. Duk dengar orang mengajar. Tak boleh nak pergi. Tok guru tak boleh nak pergi. Tok guru mengajar tak boleh nak pergi. Lepas tu bila seorang daripada pelajar tu keluar dari masjid, lalu depan dia panggil mai. Tang mana tadi yang tok guru tersangkut tu? Pelajar ni tunjuk tang ni. Dia minta kalam, minta pen. Mana dia dobit. Besok ni bila pergi mengaji, lepas tu tok guru tu, tok guru ni sampai tang tu dia pun tak boleh nak pergi. Lepas tu budak ni kata, tadi ada satu orang tua kita kemarin, dia tahan saya, dia hurai yang ni, bab ni. Dia dobit. Jadi dobit itu munasabah. Dengan apa benda yang tersangkut tu. Lama lepas tu, panggil dia. Yang apa nama guru ni report kepada Amir. Report kepada di Mekah. Amir di Mekah. Siapa yang berani dobit ni? Ubah kitab Ibn Hajar ni. Lepas tu rabak lah orang ni. Panggil dia, tangkap dia. Panggil dia mengayak. Tekan. Akhirnya dia mengaku. Saya Ibn Hajar. Saya yang karang kitab ni. Masa tu tak ada gambar abang kan. Nak pergi habak berita semua kan. Senang jauh. Panggil khalifah tu. Khalifah daripada Baghdad. Main Mekah. Tengok Allah Tok Guru. Tu dia. Nak bagi jawatan, lari. Pergi sembunyi diri. Tok Guru saya, Tok Haji Hitam, dia balik daripada Mekah tu. Dia mengajar di sana berapa puluh tahun, 30 tahun lah. Balik-balik kerajaan Kedah nak lantik dia jadi khadri. Aku tak mahu dia tak. Pasal apa? Takut macam tu lah, takut. Dia pun ikut takut main sifat tomak ke, nak jawatan ke, nak apa. Dia pun cukup takut, berhati-hati. Kan? Pasal Nabi pernah sebut, Nabi kata, makna kata khalifah, pemerintah yang paling bagus, pemerintah yang masuk pintu ulama. Itu pemerintah yang paling bagus. Tapi ulama yang paling teruk, paling jahat, yang masuk pintu pemerintah. Itu ulama paling teruk. Memang kat tu. Ni itulah makna kata mereka, ulama-ulama dulu takut benda-benda yang macam ni. Maka mereka berhati-hati. Ya? Tak mau, tak teringin apa yang ada di tangan manusia. Karena apabila kita teringin apa yang ada di tangan manusia, itu namanya sifat tamak. Tapi kalau kita teringin apa yang ada di tangan Allah Ta'ala, itu tak apa. Tamak macam tu dipuji oleh syarak. Teringin apa yang ada di tangan manusia, itu dikeji. Dikeji oleh ulama. Dan tamak pada manusia itu, dia mengikat kepada segala waham, mengikut segala waham yang batil. Apabila kita ada kecenderungan, makna kata teringin apa yang ada tangan orang, dia akan main panggil teringin itu, teringin ini, nak yang tu, nak yang ni. Belum tentu dapat kat kita. Macam kita nak harta dia, harta belum dapat, tapi kita dah hina diri kita di hadapan dia. Kita dah hina diri kita di hadapan dia. Menghinakan diri di hadapan manusia kerana harta dia hilang sebahagian daripada iman kita. Kita boleh menghina diri kerana ilmu. Mana dia banyak ilmu, kita pergi dekat dia, kita nak mengaji, kita merendahkan diri. Itu tak apa. Menghinakan diri kerana kekayaan dia, pangkat dia, kedudukan dia, hilang sebahagian daripada iman kita. Baik itu ulama cukup takut. Benda-benda yang macam ni. Ya? Ini dia. Ingat balik apa yang disebut oleh ulama. Hari tu saya baca tu,
Ulama kata apa? Al-abdu hurun in khana. Al-huru abdun in tama. Faqna la tatma. Seseorang yang hamba tu, dia boleh bertukar jadi merdeka sekiranya dia bersifat khana'ah. Tetapi seorang yang merdeka, sepatut merdeka jadi hamba pecacai bila dia bersifat tamak halaba. Hilang dah dia punya kemampuan daya fikir dah hilang sebab tamak halaba tadi ni. Faqna la tatma. Jadi kamu orang bersifat qanaah, jangan jadi kamu sifat orang yang bersifat tamak halaba. Jadi dia mengikut itu dia kepada waham. Bila ada makna tamak, dia main waham. Yang batil, yang sesat, yang salah. Tapi kalau kita bersifat qanaah, kita tahqiq. Kita yakin janji Allah Ta'ala, yakin kepada yang sebenarnya. Kita berpegang kepada satu yang real, bukan satu yang angan-angan. Ya. Ada kawan seorang tu, tak sebut nama dia. Dia teringin nak jadi Menteri Besar Kedah. Allah cerita kata nak jadi Menteri Besar Kedah lah. Dengan harapan, kan? Dengan harapan kalau Pak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia boleh jadi Menteri Besar Kedah. Bila kawan tu tak jadi apa, dia pun tak nak apa. Kita tak boleh bersandar dengan siapa pun. Kita cuma bersandar kepada Allah. Tahu bersandar. Kita tanam pokok pisang. Pokok pisang ni pisang nangka. Pisang nangka berat, pisang meh tak apa. Pisang nangka. Pisang apa lagi? Pisang besar-besar tu, pisang relung. Pisang yang jenis besar-besar tu, pisang abu. Pisang abu berat tu. Lepas tu biasanya bila pisang tu kuih besar, makna dia boleh patah tengkuk tu. Pokok pisang tu boleh patah tengkuk. Kita kena ambil tongkat pisang tu. Kalau tak tongkat, dia boleh patah. Tongkat yang kita nak tongkat tu kena kuat. Tongkat tu tempat bersandar pisang ni kena kuat. Kalau tidak reban dengan pisang-pisang dengan tongkat habis. Tempat kita bersandar tu kena kuat. Siapa lebih kuat daripada Allah Ta'ala? Siapa lebih kuat? Dia bersandar ke orang kafir. Bersandar dengan manusia. Cuba kita bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni tak bersandar dengan makhluk. Habislah. Bersandar dengan orang boleh mati. Bersandar orang berkuasa boleh rebah. Boleh hilang kuasa. Bersandar orang kaya boleh hilang betul dah. Bersandar dengan orang hidup boleh mati. Yang tak mati ni Tuhan. Tak hilang kuasa ni Allah. Tak hilang kaya ni Allah. Sesuailah dengan ucapan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah aku sembah, Allah saja aku minta tolong. Tak minta tolong ke orang lain, minta tolong ke Allah ya. Bersandar dengan Allah Ta'ala semata-mata. Ini bersandar pada orang lain. Kerana bahawasanya tamak itu mentasdikkan yang wajib kazib. Itu dia. Tamak itu mentasdikkan, membenarkan yang wajib kazib, dusta. Tamak ni dia akan heret kita pada pendustaan. Pegang benda yang tak betul, pegang benda yang salah. Dia tak boleh pegang benda yang tahqiq, yang benar. Kan? Yang sedik dia tak jadi. Kalau orang sifat tamak ni cakap dia tak boleh pakai lah. Pegang dengan Allah Ta'ala, pegang dengan Islam, insya-Allah. Allah Ta'ala tunjuk kita selangkah ya lagi. Anwar ni selangkah ya lagi. Tapi mendahului oleh kehendak Allah Ta'ala tak lebih. Tak tahu aku nak cuba lagi, wallahu a'lam. Cubalah tengok macam mana. Tapi majoriti rakyat jarang. Bukan zaman dia lah. Zaman dulu dia bercakap, dia bawa orang pergi jalan raya. Alah try tengok. Buat ucapan ajak orang pergi jalan raya. Hampir seorang lah. Tak ada siapa nak ikut.
Bukan masa dia dah. Bukan masa dia dah. Itu dia. Dan tomak pada mereka itu pada bukan tempat tomak. Dia tomak pada bukan tempat tomak. Tak mana tempat tomak? Tomak apa yang ada pada tangan Tuhan. Itu yang betul. Itu tahqiq. Itu tahqiq. Kita nak apa nak anugerah Allah. Itu memang tak lari lah. Ni nak apa yang ada tangan manusia. Bodoh. Manusia apa semua. Siapa kita lah. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu tu fakir sisi Allah Ta'ala. Harap kuasa manusia. Dia kuasa sebab orang sokong dia. Kalau orang tak sokong dia, jadi apa? Lah ni pecah sakat dah tu. Yang dia pecat lah. Siapa pergi jumpa Azmin, dia pecat. Baru dia pecat. Ketua wanita, tibalah ketua wanita. Dia pecat. Pasal jumpa Azmin. Yang dia jumpa. Dia jumpa pula bayu dia. Dia pasti boleh. Hang jumpa boleh. Kami jumpa tak boleh. Ini kacau. Ini kacau. Ini kacau. Dia jadi kita peganglah kebenaran. Berjuang kerana Allah Ta'ala. Nak menegakkan agama Allah. Bukan kerana nak tu, nak ni. Tempat rehat kita sana di akhirat tu. Bukan sini. Sini bukan tempat sonok-sonok. Kita buat kerana Allah Ta'ala. Apa Allah nak bagi, kita terima. Tak bagi pun tak apa. Macam Nabi SAW sebut. Tak apa-apa. Tak apa. Asalkan kau redha aku, ya Allah. Asalkan Allah redha. Itu. Jadi tamak bukan pada tempat tamak. Tempat tamak tak mana? Tamak dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tamak dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tamak dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tempat dia baru betul. Tamak pada tangan manusia tak boleh. Dia pun serba kita agak. Serba kekurangan. Dia pun tak ada apa. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu tu fakir sisi Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah saja yang kaya lagi terpuji. Dan segala orang yang ahlul haqa'iq, uzlah mereka itu daripada itu. Itu dia. Bagi mereka uzlah daripada tamak pada manusia ni. Asingkan diri, tak mau tamak apa yang ada. Hasilkan hati, tak teringin, tak terliuk apa yang ada tangan manusia. Dia cuma ghairah. Cuma ghairah dengan makna kata apa yang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang dicari. Dia tak cari apa yang ada di tangan manusia. Itu dia. Uzlah mereka itu lari. Tiada takluk hemah mereka itu melainkan pada Allah. Tiada takluk hemah cita-cita mereka itu melainkan pada Allah. Yang itulah yang nak. Yang ada tangan manusia dia tak ada sikit takluk dia. Terlekat hati nak apa yang ada tangan manusia. Yang dia hadap hatinya hendak anugerah Allah. Janji Allah. Kan? Yang tu. Dan tiada tawakul mereka itu melainkan atas Allah Ta'ala. Bertawakul kepada Allah. Hati bergantung dengan Tuhan. Tidak bergantung pada manusia. Hati bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin janji Allah. Kan? Yakin dengan Allah Ta'ala. Bergantung, mengharap. Dia serahkan diri dia semata-mata kepada Allah. Itu dia, melainkan atasnya. Dan tiada berpegang mereka itu melainkan padanya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan oleh Muhammad, tidak akan menimpa apa-apa sesuatu ke atas kami melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah ke atas kami. Kepada Allah lah orang beriman bertawakul, menyerahkan diri, gantung harap semata-mata kepada Allah. Manusia nak bantu, sila, tak ada masalah. Kita terima. Tapi hati kita Allah. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar.
Perang Badar. Orang kafir mah nak bantu Nabi. Nabi tak terima. Tapi dalam perang buka kota Mekah, 8 Hijrah, orang kafir mah nak bantu. Nabi terima. Jadi orang kafir ni kita boleh ambil, boleh tak ambil pun boleh. Manusia ni nak ambil pun tak apa, tak ambil pun tak apa. Kita tak mengharap pertolongan mereka itu. Pertolongan orang kafir ni kita tak harap. Lepas tu ulama kaji, kenapa perang Badar Nabi tak terima bantuan orang kafir? Pada masa tu Islam tengah lemah. Walaqad nasarakumullahu badrin wa antum azillah. Allah kata, kami telah bantu kamu Muhammad dalam perang Badar. Kamu masa tu amat lemah. Patutnya ketika lemah itulah kita terima bantuan orang kafir. Nabi tak terima. Masa buka kota Mekah, ketika itu Islam kuat. Orang Mekah ni dengar saja orang Islam bergerak daripada Madinah. Mereka lari dah, dia tak buka dah. Islam tengah kuat. Orang kafir main nak bantu. Nabi terima. Dia terbalik. Patut masa lemah tu mereka nak bantu, kita terima. Masa kita kuat, tak payahlah bantu. Patut macam tu kan. Dalam satu usrah dengan Tok Wajih Adi. Kami ada usrah di Kuala Lumpur itu ni. Usrah Nur Khabar seluruh negara. Dia bagi tahu, kalaulah dia kata Nabi terima masa perang Badar, perang Badar menang. Kan? Menang kan? Orang kafir akan kata, hampa menang kerana kami. Dia akan demand, kafir akan demand. Macam berlaku belah raya lepas lah. PKR ke amanah ke, semua yakin mereka menang kerana DAP. Sebab tu DAP tak apa, kena bagi. Dia tak? Apa DAP tak? Kena bagi, jangan cakap apa-apa. Sebab apa? Mereka sendiri yakin kemenangan mereka kerana DAP. Sebab tu Islam, ketika kita lemah, tak boleh. Kita tak boleh makna kata bertahaluf dengan apa ni. Kita bertahaluf. Lepas menang, dia akan demand 999 tahun. Nak tanah di Perak ni. Tapi sebaliknya, bila masa Nabi bergerak pergi ke Mekah, nak bebas kota Mekah, Islam tengah kuat. Mereka bantu, orang kafir bantu, Nabi terima. Perang menang. Bila menang, mereka pun tahu kemenangan kamu dengan sebab kekuatan kamu. Mereka pun tak minta apa-apa. Ketika kita kuat, boleh. Macam kita lah tengah kuat kan. Kerjasama dengan MCA, MIC, tak apa. Dia pun tahu. Dia menang, dia ada 1-2 kursi. Ya. Dia pun tahu. Dia pun tak berani nak minta macam-macam. Kan? Baru ni lah kecoh Ustaz. MCA buat pasal. Sebab makna kita berita tentang Ustazah Zailah tu, dia cakap betul. Dia cakap benda betul apa? Atau benda tak betul? Benda betul. Dia kata ni apa musim Covid ni kita duduk di rumah, mungkin akan berlaku masalah rumah tangga. Dia rumah hari-hari tengok muka sampai bulan-bulan. Sampai tengah 2 bulan dia tengok muka laki, laki tengok muka bini. Lepas tu ada silap sikit dia tension tu tau. Jadi bila berlaku tension macam ni, dia nasihatkan supaya isteri terutamanya sabar lebih. Suami pun sabar. Nabi sebut kalau marah tengah berdiri, duduk. Kalau duduk bermarah, barin. Marah lagi, pergi ambil wuduk, sembahyang. Itu cara kaedah Islam. Bagi orang Islam, dia kata ambil wuduk. Kalau tak boleh juga, kita ada sediakan lain. Talian telefon. Kita Kementerian Wanita sedia membantu. Tu yang cakap. Tak mana salah. Setengah balik ucapan dia tu, dia pasang video. Tak ada salah apa-apa. Tapi salah dipetik oleh Malaysia kini. Malaysia kini petik tak betul. Dia cakap lagu mana aku pun tak tahu. Kita jadi tak kerti pusi dia. Di MCA atas berita tak betul tu dia komen. Yang tu jadi tegang. Bila dia hantar dekat dia video, biar dia tengok sendiri.
Akhirnya dia minta maaf. Bila dia minta maaf, Ustaz Zailah kata, MCA berjiwa besar. Okey dah, clear dah. MCA dengan dia, gapai okey dah. Nampak puak-puak dia sibuk. Pasal apa minta maaf apa lah apa ni. Nak suruh orang bergaduh. Bila berlaku tamak, inilah jadinya. Benda betul pun dah jadi salah. Benda betul pun dah jadi tak betul. Ini punca. Tak boleh berdiri di atas kebenaran bila orang ada sifat tamak halubah. Kan? Itu dia. Jadi oleh itu kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, dia tak ada berpegang mereka itu melainkan padanya, pada Allah. Itu dia. Sungguhnya telah gugurlah aghyar segala waham. Itu dia. Jadi maknanya kata-kata segala waham, aghyar ni sesuatu yang lain daripada Allah panggil aghyar, ghaib. Bila dah masuk tahqiq, benda ni semua gugur lah, hilang. Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Bila datang hak, musnahlah batil. Yang batil tu pasti akan musnah. Bila tahqiq dah masuk, hilang wahab, dia bersifat qanaah, tidak lagi tamak, clear, cantik lah. Sebab dia tamak apa yang ada di tangan Allah, tak tamak apa yang ada di tangan manusia. Cakap senang lah, nak buat tu payah. Kalau pintu dunia terbuka ni payah. Cukup payah. Rumit. Nak jadi orang macam Tok Guru Ni Aziz, Tok Guru Haji Hadi kan senang. Berapa tahun, berapa puluh tahun Tok Guru Ni Aziz jadi menteri besar. Satu kes rasuah. Satu pun tak boleh kesan. Tak ada langsung. Hidup dia lagu tu lah. Macam tu lah dia. Tak ada bermewah-mewah, tak ada. Biasa lah. Kita ni belum tentu lagi sebab kita tak dapat. Bayarkan kita jadi menteri besar. Oh, bukan kecil-kecil anak orang menteri besar. Oh, hendak ada apa pada balok, tanah, kelang, buka perniagaan. Semua menteri besar. Bayangkan. Oh, pintu dunia tu buka luas. Tapi kalau orang zuhud, orang bersifat qanaah, dia tak terliuk pun tak ada. Kerana dia takut di akhirat besok. Sana. Kadang-kadang di dunia pun Allah dah hina kita. Ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat makna lebih baik dan lebih kekal. Kalau dunia ni dapat pada tangan orang je macam ni, cantik semua. Semua jadi cantik. Ya. Gugurlah aghyar segala waham dan khayal. Khayal ni angan-angan gitu. Duk main angan-angan. Kalau aku. Dia kalau aku. Dia kerja banyak pokok nyok. Kalau aku jual nyok ni dapat upah RM10. RM10 ni beli anak ayam. RM10 apa? 10 ekor. Lepas tu dia bertelur. Dia menetas. Satu ibu bawa 10 anak. Ayam aku banyak. Aku jual beli kambing. Kambing pula beranak. Beranyut-anyut. Jual kambing beli lembu. Macam-macam dia punya gangan. Lalai sekali, kahwin anak raja. Dia duk banyak pengoyak. Lepas dia seronok, dia ingat dia kahwin tu, jatuh mampu terus. Jatuh pokok tu mati terus. Habis. Itu nama waham, khayal. Kita berdiri. Kita panduan dah ada. Cara berjuang, apa yang kita berjuang, matlamat berjuang. Kalau menang nak buat apa. Dah jelas dah ada. Kita cuma ikut dia laluan tu. Ikut laluan tu. Okey, clear. Cantik. InsyaAllah lah. Kita nak reka jalan sendiri. Nak menang sendiri. Ini dia akan masuk mudah unsur-unsur mengarut tu. Kita jalan yang sebenar, insyaAllah. Itu dia. Dunia bukan tempat kita. Bukan tempat nak berseronok, bermewah, bukan. Dunia ni tempat kita beribadat. Kalau kita berpolitik, nak jadikan politik tu sebagai ibadat kepada Allah Ta'ala. Kita jadi ahli ekonomi, perniagaan kita, kekayaan kita tu, supaya jadikan dia ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja, jadikan dia ibadat.
Ya, insya-Allah. Ya. Iaitu yang takluk pada segala aghyar daripada hati. Ya, mereka itu. Sifat tamak apa semua selain daripada tamak pada Allah. Inilah kerja-kerja hati ya. Nak yang nu, nak yang ni. Orang kata dunia ni luas. Akhirat ni luas. Luas, akhirat ni luas. Yang rebut dia sikit. Rebut dia sikit. Tu tak nak bergaduh apa. Bangkit tengah malam, mayang tahajud nak rebut akhirat yang luas tu. Berapa orang bangkit? Ada kita bangkit, mayang tahajud nak berkeli. Aku yang bangkit, dia yang bangkit, aku tak bangkit. Bangkitlah. Siapa kacau kat hang? Ada orang gaduh. Oh, dia tu leceh awak. Dia yang nak bangkit, aku tak bangkit. Bangkitlah siapa? Jalan nak pergi syurga tu. Jalan dia luas, syurga tu luas. Yang rebut sikit. Dunia ni, benda satu, Perdana Menteri seorang. Yang rebut ramai. Tu yang berkelahi. Jadi haru biru tu. Dunia sempit. Yang rebut dia ramai. Mari kita pakai rebut akhirat. Rebut redha Allah. Rebut akhirat. Tak gaduh nak berkelahi dengan siapa. Hang berkelahi siapa? Aku berkelahi dia seorang tahajud, aku tak. Makinlah, tak nak kacau. Sedekah. Sedekahlah banyak mana pun. Dan ni musim mereka apa? Musim orang berlumba-lumba nak bersedekah. Kan? Hantar sana, hantar sini, hantar beras lah, hantar apa. Macam-macam hantar. Dan seorang tu kata, banyak orang dah hantar kat saya beras ni. Buat main dah duit pula. Orang tu kalau dia makan, dia dah duit dah. Makanlah apa yang dah. Gaduh dah bagi tak cukup. Orang tu lapar, orang tak ada apa, berlambak lagi. Malaysia ni okey tau. Dia kata Indonesia rata negara. Dia tak bagi apa. Han cari sendirilah. Dia tak pergi keluar rumah. Apa yang ada makan. Payahnya tu. Ni kerajaan bagi duit lagi. Dia bagi 1,600. Ni nak bagi pula 1,000 lagi. Dah 2,600. Kerajaan dulu kata duit tak ada. Bagi RM30. Datang mai kerajaan baru ni mereka. Duit banyak. Menteri Kewangan kata duit ada lagi. Jaga bimbang duit kita banyak. Lalu dia orang tanya. Dulu Mahathir Lim kata duit tak ada. Dia jual aset negara. Dia hutang. Hutang berlambak-lambak hutang. Dalam masa 22 bulan dia hutang ada berapa ratus bilion. 600 bilion. Jadi hutang negara dah lebih 1 trilion. Dekat 400 bilion. Dalam masa 22 bulan tak sampai 2 tahun. Lepas tu beli apa bond samurai apa lagi tu. Yang jual, aset negara lagi jual, hutang bertambah. Dia kata bayar YMDB. YMDB 40 bilion ya. Yang hutang berapa ratus bilion. Betul hang jual aset negara lagi, duit petunas lagi yang sapu. Ni dia pun nak buat kajian. Nak cari tahu mana apa cerita ni, apa sebenarnya apa cerita. Dia baik-baik dia pakai kaji, cari tengok lah. InsyaAllah lah. Menteri Pelajaran, Menteri Kewangan baru ni tak apa, dia kata duit kita banyak lagi. Kita dah bagi 1,600 kita akan bagi lagi bulan 5 ni kita baca bulan 5 ni kita bagi lagi 1,000. Sudah. Nak bagi lagi. Duit bagi serodok rumah pun tak mau. Payah betul gampang ni. Duit bagi duduk di rumah, beras lagi orang hantar. Hampa dia mau apa? Mau duduk kajang. Tak mau duduk di rumah. Haru biru betul. Duit bagi, beras bagi, semua bagi. Duduk rumah pun tak mau. Payah tu ya. Tu dia. Dan hilanglah daripada mereka itu tamak. Dan bersifat mereka itu dengan sifat qana'ah. Dan wara'. Bila dia faham dah ni, bahawasanya makna kata tamak pada apa yang datangkan manusia itu, timbul pada waham. Dia akan terbit benih-benih kehinaan. Begitu gini. Dia tukar. Janganlah ambil tamak. Kita ambil dah qana'ah. Nak sampai bila kita nak merebut apa yang tangan manusia? Bila kita nak hina, kita nak mulia. Nak jadi hamba Allah Ta'ala. Bersifatlah mereka itu dengan sifat qana'ah.
dan wara. Dan wara. Wara ni kita sebut hari tu paling makna kita kata orang wara ni berpegang teguh. Makna kata dengan segala perintah dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, akidahnya jelas. Hak aku sampai ke aku, bukan hak aku tak sampai. Hak orang-orang punya betul. Kita tak mau teringin sikit pun apa yang ada di tangan manusia. Kita dah rasa mencukupi apa yang ada di tangan kita yang Allah bagi. Maka adalah bagi mereka itu, dia kata hayatun yang bangsa tayyibah, yang bangsa baik, dan asyiyah yang radiyah. Asyiyah ni makna aisyah, iaitu kehidupan yang radiyah, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dia makna kata sebagai kehidupan yang baik, tayyibah, dan aisyah yang radiyah, kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita hidup sebagai orang qanaah, Tuhan redha, kehidupan kita baik, tak gaduh tamak kat orang, tak gaduh nak ambil harta benda orang, tak gaduh kita nak ambil dengan jalan yang tak betul. Hidup kita mulia di sisi Allah Ta'ala, apa lagi mulia di sisi manusia. Manusia pun sonok dengan kita. Itu dia. Imam Ghazali pesan. Kita dibaca kitab Tarikh Salikin, kita akan jumpa nanti. Dia kata ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, takdirkan kita ni, makna kata orang miskin. Kehidupan kita miskin lah. Gaji kita kecil, pendapatan kita kecil. Dia kata, maka jadilah kita orang bersifat qanaah. Kan? Qanaah, mencukupi apa yang Tuhan bagi. Padan dengan pendapatan kita. Kita tak belanja lebih daripada apa yang kita mampu. Boleh makan ala kadar. Dia adalah orang miskin. Boleh beli ikan kembung. Ikan kembung ni panggil ikan rakyat. Ikan kembung. Lepas tu belilah sayur sawi, sayur bayam. Itu ya makanan hari dia. Kangkung. Tak apalah. Cukup. Dia punya bajet cukup. Cukup bulan. Makna kata habis duit tu dapat lain belanja pula. Itu kehidupan yang qanaah. Asalkan boleh buat ibadat. Jangan duk berhutang sana, berhutang sini. Di luar hidup, luar kemampuan kita. Hiduplah sebagai orang yang qanaah, memadai apa yang ada. Jika ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, kita ni orang kaya. Makna kaya ni pendapatan kita lebih daripada hajat. Memang kita perlu 1,000 sebulan, gaji kita 2,000. Contoh kan. Kita dapat 2,000. Sedangkan kita perlu, kita anak kita seorang, kita suami isteri, rumah sewa apa, 1,000 cukup. Kita sewa rumah kecil ya, 1,000 cukup. Tapi gaji kita 2,000. Jadi kata Imam Ghazali, ambillah sebagian pendapatan kita itu untuk keperluan kita. Lebihnya kita guna untuk bersedekah, untuk bantu fakir miskin, surau, masjid, sekolah dan sebagainya kita bantu. Ini maknanya kita walaupun kita pendapatan kita lebih, kita tidak berbanja lebih. Tetap hidup sebagai orang yang bersifat qanaah ataupun orang yang zuhud. Jadi apa yang kita sumbang, kita sedekah, yang itulah sebenarnya makna kita kata membantu kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kan? Asyaitanu ya'idukumul fakhra wallahu ya'idukumul maghfirah wa fadla. Makna kata syaitan menjanjikan kefakiran, sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan, makna kita kata menjanjikan maghfirah, keampunan, wa fadla, dan lebih. Makna Allah gandakan sedekah kita tu. Itu dia. Di akhirat, Masya Allah, macam-macam anugerah kita dapat. Jangan kita bila duit banyak, belanja besar. Jangan macam tu. Biar budaya akan hidup sederhana. Jadi macam ni, nak keluar kerja tak boleh. Kita dah biasa hidup sederhana. Tak ada masalah. Lepas tu kita kena biasakan hidup sederhana. Banyakkan ibadat. Bagi setengah orang, bila kena macam ni, dia sonok. Boleh tumpu banyak ibadat kepada Allah Ta'ala. Nak hafal Quran ke, nak mentelaah kitab, inilah peluang dia.
Tapi kalau kita tak biasa uzlah, tak biasa makna kata buat kerja-kerja macam tak biasa ibadat. Begitu begini. Oh, ni boring kok. Dia duduk rumah boring. Dia tak tahu buat apa. Setengah orang manilah peluang duduk kan. Boleh buat ibadat. Dia ada setengah orang tak boleh. Dia duduk rumah boring. Pasal apa dia boring? Dia tak mampu menjadikan rumah dia tu sebagai sakinah. Wallahu ja'alakum min buyutikum sakanan. Wallahu ja'alakum min buyutikum. Sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu rumah kamu itu sakanan. Ulama tafsir kata sakanan ini tempat tinggal. Allah jadikan rumah kita sebagai tempat tinggal. Tapi ahli sufi mentafsir ayat ini sakanan sebagai tempat turunnya sakinah. Rumah tangga kita itu sebagai tempat turunnya sakinah, ketenangan. Rumah tangga macam mana? Rumah tangga yang dibaca Quran dalamnya, dihiasi dengan majlis-majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis-majlis ibadat. Rumah tangga macam ni dia akan tenang. Duduk dalam tu nyaman, seronok. Kita bentuklah rumah tangga kita tu. Itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Qanaah itu makam yang besar daripada segala makam yakin. Dalam bab keyakinan, makna kata qanaah ni satu makam yang hebat lah. Yakin kepada segala takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia tak tamak. Dia tak tamak. Sebab apa? Dia dah yakin. Rezeki aku sampai kat aku. Yang ada kat aku ni hak aku. Yang ni yang halal. Cukup dah. Memadai dah. Sebab tu dia tak gaduh nak tamak apa yang ada di tangan orang. Sebab dia punya keyakinan yang kuat terhadap rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada dia. Di atas keyakinan ni mai sifat qanaah. Hebatlah. Itu dia. Jadi kata musannif dan iaitu permulaan bagi orang yang radhi, yang makam radhiyah, radhi, redha, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka redha dengan Allah dan Allah redha terhadap mereka. Radhiyallahu an wa radu an. Allah redha, depa redha Allah Taala. Bermula kita redha dulu. Kita redha dengan rezeki yang Allah bagi tu. Sikit tu kita redha. Redha dengan bala Allah, dengan takdir Allah, termasuk rezeki Allah. Redha dengan hukum Allah. Bila kita redha dengan Allah, Allah redha dengan kita. Dia bertimbal balik. Kalau kita tak redha Allah, Allah tak redha kita. Nak makam redha, makam tinggi, kita kena dulu redha apa yang datang daripada Allah. Jadi kita redha lah. Ni hak aku. Aku redha sikit pun tak apa. Kita qanaah, cukup apa yang Tuhan bagi. Maka Tuhan redha dengan kita. Hebat. Bila Tuhan redha kita, hebatlah. Cakap kita Tuhan redha, duduk kita Tuhan redha, berjalan kita Tuhan redha. Kita buat apa semua Tuhan redha. Oh, hebat. Pasal apa? Sebab kita redha dengan Allah. Ini sifat sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha dengan mereka, mereka redha dengan Allah. Redha dengan hukum Allah, qada Allah, ujian Allah, rezeki daripada Allah. Kita redha, Allah redha dengan kita. Bila Tuhan redha kita, syurga lah tempat dia. Syurga tu kecil. Allah redha kita melihat wajah Allah di akhirat itu. Oh, itulah nikmat yang paling besar. Makam redha. Tinggilah makam dia ni. Kata dan kata setengah orang yang arif, tiada hamba itu qanaah hingga jikalau datang kepada pintu tempatnya sekalian rohit gemar dalamnya daripada keluasan dan nikmat, maka berpaling ia atasnya, tiada mandang ia kepadanya. Nak dikatakan orang arif
Kata setengah orang arifin, puak-puak ni bahasa-bahasa dia tu sama-sama dia faham. Zaman lah kan, budak-budak muda, kadang-kadang dia punya bahasa kita tak apa nak faham. Apa dia kata aku pun tak tahu. Sama-sama geng dia faham. Puak sufi ni, puak arifin ni macam tu lah. Tapi kita cuba-cuba bagi faham lah setakat yang kita boleh. Dia kata apa? Kata puak arifin ni, setengah arifin, orang yang arifin. Tiada hamba itu khana'ah. Tak dinamakan orang tu bersifat khana'ah. Sampai macam mana? Hingga jikalau datang kepada pintu tempat sekalian roghib. Roghib ni yang digemari. Kan? Roghib, gemar. Roghib tu gemak lah. Roghib pun gemak pun roghib lah. Orang Melayu kata apa? Asad dengki. Asad tu dengki lah. Dengki tu asad lah. Dia berbuah dua sekali. Itu dia. Makna kata bila dia masuk pintu gemak di dalamnya benda yang digemari oleh hawa nafsu, yang diseronok oleh hawa nafsu, daripada keluasan dan nikmat, keluasan nikmat. Macam-macam nikmat lah, kekayaan duduk depan kita. Duduk depan kita. Kita ada mana peluang ke arah itu. Dan nikmat, maka berpaling ia atasnya. Tiada memandang ia kepadanya. Tak pandang, tak terliuk dengan nikmat tu. Tak teringin dengan nikmat tu. Kuasaan nikmat tu. Dan tiada dibukakan pintunya. Pintu tu dia boleh buka. Kalau buka, dia dapat dah. Tapi dia tak buka. Dia kata, akan redha daripadanya pada halnya tak redha. Kadang orang kata kat kita, hampa pun cakap ya, bagi hampa menteri yang bersapu. Kita matlamat kita lain, tak macam hampa. Kita bukan cari ghanimah. Kita nak bawa Islam dalam pentadbiran negara. Nak bawa Islam tu. Macam kita bawa kita punya Tuan Ibrahim Tuan Man duduk tang tu, Menteri Alam Sekitar. Nak bawa alam sekitar tu, konsep alam sekitar, kaedah Islam. Nak bawa dalam pemerintahan. Kita nak perkenalkan. Orang nak tahu macam mana alam sekitar mengikut Islam. Macam mana? Ini yang kita nak bawa. Menteri Perladanan dan Komoditi. Takiri duduk situ. Kita nak bawa. Jangan duk kata Islam ni tak boleh membangunkan ekonomi negara. Kita akan urus insya-Allah dengan cara yang betul. Kita nak bawa biar orang nampak Islam boleh mentadbir, insya-Allah. Mungkin ini langkah awal yang Allah bagi kat kita. Kita di Perak kita pegang dua. Esko agama penerangan dan esko pendidikan. Kita dah bawa masuk. Nak bawa masuk kaedah Islam tu. Perkenalkan Islam. Selama ni orang duk kata Islam ni ibadat semata-mata. Kita dapat kuasa, kita bawa benda ni. Itu tujuan kita. Jadi ni kata puak arifin tadi, lagi ada kegemaran itu. Itu dia. Tiada hamba tu dinamakan khana'ah. Ya, kata setengah arif, tiada hamba itu khana'ah. Tak dinamakan dia khana'ah. Hingga jikalau datang kepada pintu tempat sekalian roghib, gemar dalamnya, pintu keseronokan, kemewahan dan sebagainya, berkeluasan, nikmat dan nikmat, maka berpaling ia atasnya. Dia tak pengaruh dengan nikmat keluasan itu.
Keseronokan dunia tu dia tak akan terpengaruh. Itu baru dinamakan khana'ah. Kalau dia pun terpengaruh dengan kemewahan tu sama, dia pun tenggelam di situ, bukan dia lah. Itu dia. Mana setelah diuji, baru kita tahu dia qanaah ataupun tidak. Jadi saya sebut tadi lah, Tok Guru ni Aziz diuji sebagai menteri besar, dia macam tu. Saya biasa tanya dia. Ada sekali itu saya ceramah dengan dia di Perak ni lah. Saya ditugaskan untuk teman dia. Ceramah di Batu Lapan Terung. Saya teman dia. Keperluan-keperluan dia. Dia pukul 3 pagi dia bangkit dah bayar. Terpacak lah pukul 3 pagi. Dia perlu apa-apa. Saya biasa tanya dia tengah makan. Tok Guru, kenapa Tok Guru tak duduk di JKR 10? Dia duduk di rumah dia. Rumah kampung dia di Pulau Melaka. Dia kata tak tergamak nak duduk. Garas kereta tu boleh buat rumah orang miskin sebiji. Jiwa dia tak boleh terima, tak boleh nak duduk benda macam tu. Dia lebih selesa duduk dengan orang kampung biasa ni. Payah nak cari menteri besar, rumah tak ada pagar. Ada rumah menteri besar tak ada pagar. Rumah dia tak ada pagar. Melak tak ada pagar. Pergi ikut dapur boleh, pergi ikut depan boleh, pergi ikut mana apa boleh. Pagar pun tak ada. Satu hari itu wartawan Jerman. Sebuah akhbar daripada Jerman, majalah. Dia ni pandai cakap Melayu. Dia pergi cari Tok Guru ni Aziz. Bila dekat dengan rumah Tok Guru, dia nampak ada seorang tua. Orang tua ni pakai kain cuki ni kan, balut kepala kan. Pakai baju kain pelekat, baju pagoda. Pegang golok, cantik pokok pisang, batang pisang, pegang pisang. Dia kata, pakcik. Kenapa? Mana rumah menteri besar Kelantan? Orang tua tu kata ni. Dia pun pergi lah. Dia pergi depan pintu tu, dia panggil. Isteri Tok Guru keluar. Kenapa? Nak jumpa menteri besar Kelantan. Tak apa, naik lah duduk je. Naik lah. Duduk lagi Tok Guru. Kau banyak kan tua yang bawa pisang Tok Guru kan? Allah. Terkejut dia. Dia balik Jerman. Dia tulis dalam majalah dia. Dia kata, aku tak pernah jumpa menteri besar macam ni. Dia cerita lah latar belakang Tok Guru. Mudah dijumpa lah, senang lah apa semua. Berbicara mudah, bagus tu. Dia kata, jadi Tok Guru ni Aziz, dia kata betul-betul ikut Umar Al-Khattab. Dia kata. Kehidupan dia betul-betul macam Umar Al-Khattab. Sebab itu aku melihat, dia kata, sinar Islam, dia kata, memancar daripada tanah Melayu, daripada Malaysia. Dia kemungkinan Islam akan naik di Malaysia, dia kata. Sebab pemimpin dia mengikut pemimpin zaman dulu. Ni orang duk parti Malaysia sekarang ni. Orang sedang duk parti. Kan? InsyaAllah lah. Sebab itu makna kata, Islam ni naik bukan ketika pemimpin dia bermewah-mewah. Ketika pemimpin dia zuhud, bersifat qanaah. Tapi Islam akan jatuh apabila pemimpin dia tamak dan halabah. Bacalah sejarah Islam. Bila khalifah pemerintah dah ghairah dengan dunia, masa tu Islam jatuh. Masa mereka hidup zuhud, qanaah, Islam naik. Nak bawa ni kehidupan macam ni lah. Itu dia. Ya. Jadi apabila terbuka pintu raghib tadi ni, pintu kegemaran, dia berpaling. Itu baru qanaah. Berpaling ia atasnya. Tiada memandang ia kepadanya. Benda yang raghib tadi ni, yang menyeronokkan tu. Dan tiada dibukakan pintunya. Dia kata, dia tak buka pintu kemewahan tu, keseronokan tu dia tak buka. Pintu tu depan dia dah. Dia boleh buka bila masa. Tapi dia tahu dalam tu ada kemewahan, ada keseronokan, dia tak buka. Dia lebih rela hidup dalam keadaan qanaah macam yang dia ada pada hari ini. Ya. Dia. Akan redha daripadanya pada halnya. Halnya dia redha keadaan diri dia apa yang dia ada.
Cukup dah, daripada cukup dah. Boleh buat ibadat, pakai ala kadar, patut, makan lebih kurang, pakaian lebih kurang, kenderaan untuk memudah kita ke sana ke semari. Cukup dah. Apa lagi kita nak cari? Ya. Kalau takdir kita dapat lebih, kita guna untuk perjuangan Islam. Ya. Apa yang kita takut, yang kita masalah sangat. Dan sungguhnya telah tersebut dalam hadis daripada Nabi SAW dalam makna firman-Nya Ta'ala, kami hidupkan akan dia dengan hidup yang baik. Sabdanya iaitu qana'ah. Ketika Nabi menguraikan ayat apa? Hayatun tayyibah. Ayat apa? Mana kami hidupkan mereka itu akan kehidupan yang baik. Kami hidupkan mereka kehidupan yang baik, hayatut tayyibah itu. Maka Nabi bila sebut ayat ni, Nabi kata apa? Itulah qana'ah. Yang kata hayatut tayyibah, kehidupan yang baik itu ialah kehidupan qana'ah. Jadi kita memadai. Tak ada masalah bahawa tak ada nak gaduh, nak tamak, nak gaduh itu ini, tak ada. Memadailah dengan apa yang ada kita ni pun dah lebih sangat dah. Boleh dah lebih pada makan tu, kalau lebih dah. Nak makan minum ada, pakai patut ada. Pakai apa-apa lai, pakai 2 lai cukup lah kan. Tapi nak macam mana? Mereka beli baju banyak-banyak. Rumah ada 3. Ujung tu saya tengok jubah 5. Yang ni pun 5 agak. Ni pun 15 jubah. Jodoh jawab depan Allah Ta'ala. Bukan saya beli. Saya tak nak beli jubah. Berapa puluh tahun dah tak nak beli jubah. Selai tak nak beli. Bagi saya, tak ada baju raya. Ada hari tu orang telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Nak buat baju raya kat Ustaz satu. Di mana ni? Kuala Kangsar. Dia orang hajat kita pergi. Besok sekat 3-4 hari siap. Itu lah, bukan saya beli pun orang nak bagi. Bagi selai. Orang pergi Mekah. Balik-balik saya Ustaz bawa balik umrah. Beli baju Ustaz selai. Kan kita kata aku tak mau, aku zuhud. Aku ni qana'ah. Tak boleh kata gitu. Dia orang bagi, tak ambil lah. Kem plekat pun gitu juga. Kadang pergi ceramah orang bagi kem plekat. Belum buat kem plekat. Jadi sakat nak hidup ni tak ada masalah dah. Dia apa yang kita nak cari? Ibadat dia nak. Pulun bak ibadat banyak-banyak. Tu ya. Jadi itulah kehidupan yang baik. Nabi kata, iaitulah disifatkan qana'ah. Ya, insyaAllah. Dan kita akan sambung lagi. Makna kata berkaitan dengan ini. Anta hurun mimma anta anhu aish. Wa abdun lima anta lahu tami'. Kamu merdeka. Makna kata apabila kamu bersifat dengan qana'ah. Tetapi kamu akan jadi hamba bercacai bila kamu bersifat dengan sifat tamak halaba. Macam saya sebut tadi lah. Jadi kesimpulan kita dapat, kalau kita nak kehidupan yang bahagia, dunia akhirat, pilihlah hidup qana'ah. Jangan sama sekali hidup dengan sebagai orang yang tamak. Saya selalu sebut ke kawan-kawan, kalau ada peluang-peluang berucap program dalaman, saya sebut gitulah. Saya kata saya tak takut. Tak takut kita susah. Kita telah berjaya mengharui kehidupan kesusahan. Perjuangan yang mengalami kesusahan. Tapi yang saya kata saya takut, apa yang pernah Nabi takut. Bila pintu dunia dibuka di hadapan kita. Kamu akan berebut, kamu akan berkelahi, kamu akan tekan menekan. Pijak memijak antara satu sama lain. Seperti mana pernah berlaku pada Bani Israel. Lepas tu kita selalu beringat dalam WhatsApp kita. Apa-apa selalu kita peringat. Jangan bila pintu dunia dibuka, jangan sampai kita terpengaruh dengan kehidupan keduniaan ini. Kita tetap bersifat qana'ah. Jangan sifat tamak halabah. Jadikan kuasa ini sebagai satu laluan untuk mendapat redha Allah. Ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap macam itulah. Tapi kawan-kawan selalu mengingatlah. Dalam kita punya grup pun selalu sebut mengingat Dewan Ulama. Selalu mengingat. Melawak tu ada lah. Kan tak ada melawak. Ada seorang tu Ustaz Soleh. Dia duduk di Tambun. Bagi kat aku dia kata,
Apa jadi ni apa? Dewa Bandaraya dia panggil apa? Datuk ke apa? Dewa Bandaraya. Yang besar sekali apa dia? Di Perak ni, Dewa Bandaraya orang panggil apa? Datuk Bandar kan? Aku bagi Datuk Bandar, tak apalah. Tapi bukan Datuk Bandar betul. Datuk Bandar tepi je tak. Dah aku duduk tepi kat Tambun tu. Dia melawak gitu lah. Sama dia kan. Tapi itulah. Selalu memperingati. Lalu dalam program usra, program dalaman, selalu kita peringat. Jaga-jaga. Ingat saya kata. Kalau kita nak dunia, kita dapat dunia. Islam, tak bayar. Kita nak Islam, terpaksa lah kita letakkan dunia tu pada-pada lah. Dia tak boleh dua sekali, serentak tak boleh. Sebab dunia dan akhirat ni, kata ulama Imam Ghazali kata, ibarat masyrik dengan maghrib. Matahari naik, matahari jatuh. Kita menghadap matahari naik, kita terpaksa melakangkan matahari jatuh. Matahari naik sana. Kita menghadap sana, kita belakangkan. Ni, kiblat. Kita menghadap depan ni, kita membelakangkan matahari naik. Kita menghadap dunia, kita terpaksa membelakangkan akhirat Islam. Kita menghadap kepada Islam, kita terpaksa membelakangkan dunia. Ambil dunia patut padanya. Dia pilihlah. Pilih mana satu kita nak. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pilihlah akhirat. Jangan pilih dunia. InsyaAllah Allah bantu kita. Allah tolong kita. Tapi kalau kita ada pulun dunia, habislah, tak ada apa-apa. Ini pengajaran yang lepas-lepas tu. Kejatuhan umat, bangsa menjadi peringatan kepada kita bersama. Ya Allah. Ingatkan lama mana pun nak duduk dunia ni. Pejam celek sat ya. Kehidupan lepas tu. Kita nak jadikan perjuangan ini sebagai ibadat. Ibadat kepada Allah Ta'ala. Bukan sebagai untuk mendapat haba-haba dunia. Semua ni boleh kita capai bila kita bersifat qanaah dan tidak bersifat tamak halubah. Faham yang tu? Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wahi lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal ghala ma la yakshifu ghayruk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yarduru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah bil alamin.